بكلماته وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan kita sedang berada pada hari yang baik. Dan tuan, hari ini disebut sebagai hari Tasu'a, hari yang ke-9 daripada bulan Muharram, manakala esok adalah hari Ashura, iaitulah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Dan kita sangat-sangat dituntut untuk berpuasa. Dan puasa ni pula kita boleh buat tuan-tuan hari ini dan juga esok, ataupun kita boleh mula esok dan juga lusa, ataupun paling-paling lekeh kita kata esok sehari pun memadailah, untuk kita mengambil kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita. Masya-Allah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap masa dia beri dia punya kelebihan dia, kita tak perasan. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyami dahrikum nafahat," kata Nabi, tidaklah hari-hari yang kamu lalui itu melainkan di dalamnya ada nafahat. Dan tuan, apa dia nafahat? Nafahat ni adalah pemberian Allah, anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, kerana itu kita jangan jauh daripada dia. Kalau tak, kita terhalang daripada mendapatkan kebaikan daripada sisi Allah. Nabi SAW sebut, tidaklah hari-hari yang kamu lalui, maknanya 24 jam tiap-tiap hari,
Dan adanya nafahat anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'arradu laha. Semuanya kata Nabi, anugerah tu kamu kena cari, kata Nabi. Dan antara anugerah yang besar Allah Ta'ala beri kepada kita manusia, bila pada setiap hari kita boleh mendirikan sembahyang. Ini satu benda yang sangat besar. Kerana disebut dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ma'akum, sesungguhnya aku ni berserta dengan kamu, maziltum fis salat, selama mana kata Allah kamu berada dalam keadaan sembahyang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini anugerah yang paling besar. Orang yang mendirikan sembahyang bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala berserta dengan dia. Dan bila kita dapat Allah Ta'ala, dia akan dapat segala-galanya. Tapi bila kita dapat segala-galanya, tidak mendapatkan Allah Ta'ala, dan seolah-olah macam dia tidak mempunyai apa-apa. Sebab langit bumi dan juga segala yang ada ni, ianya adalah milik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, kita semua akan senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah, terjemah kepada kitab Risalah Al-Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Terjemah ini dibuat oleh Al-Syekh Idris Al-Khayyar Al-Makki Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi berada pada bab berkenaan dengan muraqabah. Jadi dia kata, sambung lagi malam ni. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, maka jika tidak memberikan manfaat akan dia, oleh ini menakuti. Dan tuan, sebelum ni kita dah terang dah. Kita tak boleh cara pertama, kita kena pergi pada cara yang kedua. Tak boleh cara kedua, tak boleh cara kedua, dia kena pergi cara yang ketiga. Dan tuan nak didik hati ni supaya dia tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang nak mendapatkan kebaikan pada sisi Allah, dia nak mendapatkan kemuliaan pada sisi Allah, dia kena mujahadah. Ini bagi orang-orang yang dia nak jadi baik. Dan kalau dia nak jadi baik, dia kena bermujahadah. Dia mesti kena bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau sekiranya dalam kesungguhan itu dia melakukan dosa, dan tuan jangan tunggu lagi dah. Bersegera di dalam bertaubat kepada Allah. Jangan seronok di dalam maksiat pada Allah. Sebab kalau kita seronok dengan maksiat, maka payah nak keluar daripada maksiat tersebut. Dan tuan, hati ni dia mudah sangat terkesan dengan benda-benda yang jatuh dalam hati itu. Mudah sangat dia terkesan. Kerana tu dia dinamakan sebagai qalbun. Dan tuan, qalbun ni makna apa? Qalbun ni makna yang berbolak-balik. Saat-saat nanti dia nak buat baik, saat-saat nanti sekarang dia terpengaruh pula dengan benda yang tak elok. Kerana tu Nabi SAW selalu doa dengan Allah Ta'ala.
Nabi doa dengan Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, tsabbit qalbi, ya Allah kuatkanlah hati aku. Dan tengok Nabi pun minta dikuatkan hati. Kita boleh buat selapa ya. Tak minta apa-apa dengan Allah Ta'ala. Dan kita langsung tak ada usaha apa-apa nak memperbaiki diri kita. Nabi SAW pada setiap hari kata, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkanlah hati aku untuk tetap berada di dalam agama kamu ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Jadi dia kata, jadi orang yang nak kepada kebaikan ni, dia kena bersungguh-sungguh. Dan setelah dia bersungguh-sungguh, barulah dia diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami akan beri petunjuk kepada dia. Tuan, jadi ada orang kata, kalau macam tu penatlah Sa'id. Memanglah, kata dunia ni bukan tempat untuk kita berehat-rehat. Kerana tu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal ni kata, Masya Allah, kalau kita tengok, dia ni adalah orang yang tiap-tiap hari kerja dia mengajar. Kemudian lepas mengajar, ibadat pula. Dan tuan, lepas dia ibadat, mengajar lagi. Lepas mengajar, ibadat pula. Dan tuan, sehingga dia ditanya oleh anak murid dia, wahai Imam, bila masa kamu berehat? Lalu dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, istirahat kita adalah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, memang dunia ni, selagi mana mata kita tak pejam, selagi itulah kita kena bekerja atas dunia ni. Kerana tu kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun lil kafir, atau kama qala Rasulullah. Dunia ni adalah ibarat seperti penjara, kata Nabi. Kata dia macam penjara. Kita kena patuh dengan syariat. Lepas tu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Pancaroba dunia ni terlalu banyak. Dan dunia ibarat macam penjara bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir, dunia ni adalah syurga bagi dia. Dan sebab itu, selama mana kita hidup, selama itulah kita akan diuji oleh Allah. Karena tu kita baca surah Mul. Dan dalam surah Mul Allah Ta'ala kata apa? Yang ni sunnatullah, ni ketetapan Allah, tak boleh tukar lagi dah. Allah Ta'ala kata, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan juga dijadikan hidup, tujuannya adalah untuk uji kamu. Adalah mati dijadikan Allah, kemudian hidup pun dijadikan oleh Allah, liyabluwakum. Tujuannya adalah untuk uji kamu, kata Allah. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa dia? Yang terbaik amalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang nak mendapatkan hidayah ni, dia kena bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia berpenat-penat di situ. Kerana tu kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala di dalam kitabnya Ar-Risalah, Imam Ghazali kata, seseorang yang bermujahadah kepada Allah sehinggalah sampai kepada peringkat dia berasa letih. Letih lah. Dan tak tahu dia nak buat lagu mana. Maka kata Imam Ghazali, pada waktu itulah nanti akan datangnya bantuan, kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah baru sehari, kita dah nak macam-macam. Dan dah beramal tak seberapa, yang dia pandang karamah, yang dia pandangnya apa, dia nak dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kata beramal lillah ni kira tak ada.
Dia beramal tu dah saja, baru sekejap je. Dan lepas tu plus ditambah pula lagi. Beramal tu kerana nakkan karamah, yakni kemuliaan, nak jadi perkara-perkara yang luar biasa. Dan sebab tu hari ni kita tengok banyaknya timbul pula macam-macam ajaran kita ni, ajaran yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita jangan nak yang pelik-pelik. Apa yang dibawa datang oleh ulama kita pegang hak yang tu. Dan kerana apa? Kerana esok kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila nak jumpa dengan dia ni bukan harta, bukannya anak penak. Yaumul la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu anak penak dan juga harta benda tidak memberikan apa-apa manfaat, kata Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang pi kepada Allah dalam keadaan hati dia sejahtera. Kata apa dia makna hati sejahtera? Ulama tafsir kata akidah dia betul. Kata iman dia betul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebab itu akidah kita jangan gadai ke orang. Jangan mudah-mudah sangat kita nak gadai akidah ni. Jangan mudah-mudah sangat nak terikut dengan benda yang pelik-pelik ni. Kata timbang dia dengan neraca Al-Quran dan juga dengan neraca As-Sunnah Nabawiyah, Sunnah Nabi SAW. Kenapa? Kerana esok ni bila kita dah pergi ke alam sana, alam sana tu dia disebut sebagai barzakh. Kan kita selalu sebut alam barzakh, alam barzakh. Apa dia makna barzakh ni? Disebutkan oleh Al-Imam Syamsul Ramli rahimahullah ta'ala. Makna daripada barzakh ni pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan ni bukan kira jauh lagi dah. Yang ni terpisah terus. Kalau jauh tak apa. Dan dia masih lagi ada jarak yang kita boleh sampai pada dia. Ni ada orang hari tu dia pergi haji kan. Daripada mana hari tu ni? Dia berjalan kaki. Dan dia berjalan kaki mula tahun lepas. Bila masuk musim haji dia dah sampai dah ke Makkah Al-Mukarramah. Dan jauh tak apa. Orang jalan kaki pun boleh sampai. Dan tapi barzakh dia bukan jauh. Dia pisah antara alam dunia dengan alam akhirat sana. Dan ni yang dimaksudkan dengan barzakh. Dan orang ni bila dah sampai ke sana dia tak boleh balik semula. Dan ni problem dan ni masalah, tak boleh balik semula. Jadi bila mana dia dah pergi ke sana ni, tuan-tuan, apa yang dia usahakan maka itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Adapun nanti pada hari akhirat besok akan disempurnakan mana-mana hal yang telah kamu lakukan di atas muka bumi dahulu. Jadi kita jangan mudah-mudah nak gadaikan kita punya akidah kita pada benda-benda yang tak ketahuan. Tapi yang pelik, benda-benda yang kita kata bercanggah ni ada pengikutnya. Dan ramai pula yang ikut, ramai pula hak yang berminat. Dan kebiasaannya orang-orang yang macam ni dia tengok apa? Dia berlain daripada orang lain. Dia berlain daripada orang lain, seronok tam tu. Kita semayang apa ni macam biasa, tengok-tengok ada orang bawa satu resor ni semayang passion baru. Kemudian hak ni pula ada dia punya kelebihan dia. Dan kita kena semak, kita kena teliti terlebih dahulu. Dan saya di bidang hadis. Dan kami di bidang hadis ni, kami nak terima sesuatu cerita, sesuatu hadis tu susah. Kami dia tak macam tu. Dan pasal apa? Kami nak kata yang ini adalah hadis Nabi SAW.
Kami nak sandarkan perkataan ni kepada Nabi SAW. Kata bukan mudah. Kata ahlul hadis dia begitu teliti. Hang cerita macam ni ambil daripada siapa? Dan tuan dia pun cerita, saya ambil daripada orang ni. Dan tuan kita selidik pula orang ni latar belakang dia macam mana. Dan tuan sebab itu Al-Imam Al-Zahabi dia karang satu kitab yang cukup panjang dan besar. Namanya Siyarun min A'lamin Nubala. Dan tuan dalam tu cerita seorang-seorang ulama ni lahir mana, kemudian belajar dengan siapa, bagaimana dia punya latar belakang dia. Dan macam tu juga satu kitab yang dinamakan dengan Tarikh Ad-Dimash. Dan pasal apa kitab ni dikarang? Kerana dalam kitab ni disusun nama-nama orang yang pernah masuk dalam kota Damsyik dan juga belajar dengan ulama-ulama daripada kota Damsyik tersebut. Dan pasal apa? Takut berlaku penipuan. Dia kata saya pernah mengaji dengan ulama Damsyik. Kita buka tengok, hang pernah masuk tak? Tengok-tengok tak ada nama dia. Dan tuan, di situ kita boleh persoalkan dia. Lagu mana hang boleh mengaji dengan orang ni? Dan tentu pengajian di dalam ilmu hadis. Maknanya apa? Dan tuan, segala perkara tu kita tak terang bola-bola. Jadi hati-hatilah. Terutamanya dalam perkara akidah ni. Pasal apa? Kerana akidah lah yang kita nak bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masalah fiqh tak apa, zaman. Masalah fiqh ni dia begitu luas sangat-sangat fiqh ni. Fiqh terlalu luas. Ulama ni kata macam ni, ulama ni pula kata macam ni. Ada pula kaul-kaul hak yang lain. Sehingga kan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab karangannya Al-Minhaj. Kata kitab Minhaj ni kitab yang paling akhir di dalam mazhab Syafi'i. Hatta Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata, kami akan beramal sekalipun kaul itu adalah kaul yang dhaif. Walaupun dia lemah, kami akan beramal, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Anda nak tunjuk kata apa? Dalam bab fiqh ni luas. Pasal apa? Nak suruh orang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, tapi masalah akidah tak sama dengan masalah fiqh. Akidah tak ada apa ni, tak ada khilaf-khilaf, tak ada. Tuan, dia cuma ada dua saja. Sama ada dia mukmin, dia beriman pada Allah, ataupun dia kafir, ataupun dia satu orang yang kafir pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, sebab itu terus amalan yang kita tak tahu main daripada mana ni. Dia mencerita kita kepada latar belakang tu. Dan tu dalam kitab Ta'lim Muta'allim Tariqul Ta'allum yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Imam Zarnuji cerita dalam kitab dia bagaimana berhati-hatinya ulama daripada Bukhara ketika mana mereka nak menimba ilmu daripada seseorang guru. Tuan, kita ni tengok Arab, tengok janggut lebat sikit, oh Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Lepas tu Allah ni pergi Mekah beli tanah, ajuah kena ngomong Arab. Saya selalu sebut tanah ni. Saya apa? Gini tu kadang-kadang duduk jual nama Nabi ya. Beli ni bagus ni, hak ni tak ada hak lain ada. Hak ni dengan tangan Nabi sendiri ni dia pergi jual ni. Kena dah 100. Kena 150. Dan kita gaduh sikit dengan Arab ni dah sekali dia kata. Dia kata, hang senang-senang dulu, dia tak aku bagi hang 40 je. Tengok tangan yang kita boleh 40. Dengan orang lain 120, 150. Kita pula kata apa? Wih, tengok Arab tu tak muka jernih juga muka dia. Kata, berapa ramai artis-artis kita dekat Malaysia muka jernih-jernih. InsyaAllah, tuan-tuan. Jernih tak jernih kita tak tahu. Tuan-tuan, pasal apa? Ini masalah dalam hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Jadi kita bersungguh-sungguhlah tuan-tuan dalam beribadat, beramal pada jalan yang betul yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, maka dia kata, maka jika tidak memberi manfaat akan dia oleh ini menakuti. Semua tadi tu tak makan juga, tak lut mana. Maka sebutkan olehmu baginya akan barang yang berjanji baik Allah Ta'ala dengan dia. Akan mereka yang taat ia akan dia daripada pahala yang besar, kata Imam Al-Haddad. Dan tuan, kalaulah segala peringatan tak makan juga, dan tuan, kita ingatlah balik semula janji-janji besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berikan kepada kita bila mana kita beramal kepada dia. Dan biasanya orang akan suka. Sebab itu kan ada satu kitab yang namanya kitab Fadailul A'mal yang biasa dibaca oleh golongan tabligh kita. Ada kita jangan pandang rendah pada kitab tu. Dalam tu ada banyak hadis-hadis Fadailul A'mal. Hadis yang menceritakan bila kamu beramal sekian-sekian, dia punya pahala dia, kamu akan dapat sekian-sekian. Dan pasal apa ulama ni dia kalah kitab yang macam tu? Kerana nak mengingatkan semula pada kita, bila kamu melakukan sesuatu perkara ni, balasan dia besar daripada Allah. Dan tuan, sekurang-kurangnya kita ada riang nak melakukan amalan tersebut. Walaupun orang yang beramal kerana nakkan kelebihan ni, katanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ibadatuhu ibadatut tujjar. Dia beribadah adalah kerana dia nak niaga dengan Allah Ta'ala. Katakan dia ada 3 martabat. Saya dah nampak kat sini. 3 martabat orang yang beribadat dengan Allah. 1, kerana niaga. Kata niaga ni lagu mana? Dia buat apa-apa nak syurga ya. Kata dia buat apa-apa kerana nak pahala. Kalau pahala besar dia buat. Kata kalau pahala yang biasa-biasa dia tak buat dia ambil semua amalan yang pahala dia besar-besar. Yang ni ibadat nak niaga dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, yang keduanya ini baik sikit. Dia beramal itu kerana dia berasa takut dengan azab Allah. Nanti kalau aku tak beramal, nanti kalau aku tak buat, kena humbat dalam neraka. Biar aku buat tak? Jadi dia beramal tu pasal apa? Kerana dia takut dengan Allah Ta'ala. Lalu Imam Nawawi kata, ini ibadat orang yang putus asa dengan Allah Ta'ala. Dia putus asa dengan Allah Ta'ala. Manakala hak yang 3, ini yang paling baik sekali. Dan tuan, bila dia beramal bukan syurga, bukan kerana pahala, bukan kerana kelebihan apa-apa, dia buat sesuatu amalan itu lillahi ta'ala, kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, 3 kategori ibadat ni, apakah ibadat tersebut ditolak oleh Allah Ta'ala? Tidak sama sekali. Cumanya orang yang berada pada kedudukan yang rendah ni, dia nak pahala yang besar, dia nak syurga yang istimewa, barulah dia beramal kepada Allah. Dan tak apalah, sekurang-kurangnya dia masih lagi beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang macam ni, walaupun dia nakkan kelebihan, lama kelamaan daripada amal ibadat yang dia lakukan tu, dia diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana tu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, orang yang baru belajar ni, kata Sayyidina Umar kata orang yang baru belajar ni, dia akan membesarkan diri dia. Kata dia orang yang baru belajar, yalah, macam kami dulu lah, macam saya dulu. Saya pergi di Pondok Kelantan, umur 15 tahun. Dan saya masuk pondok di Kelantan ni, yang tu atas ihsan tu guru dekat sana.
Patutnya nak masuk pondok ni kena umur 18 tahun. Nah patutnya. Saya umur 15 tahun, ambil tiket, pergi ke Kelantan, temu dua tak lulus. Nanti umur baru 15 tahun. Kemudian dia tengok kita main daripada jauh ni. Kemudian dia masuk dekat dalam masuk dalam bilik mudir lah. Masuk dalam bilik mudir, dia kata, demo ni nak ngaji sungguh kok. Dia kata, nak ngaji sungguh kan? Nak ngaji sungguh kan? Dan maka diterima masuk ke pondok umur 15 tahun. Tuan-tuan, bila kita di umur 15 tahun, dia bagi kitab yang kulit tebal-tebal itu. Kitab semua dalam bahasa Arab semua. Kitab tebal-tebal. Pasal apa? Yang nak mengaji ni sepatutnya umur 18 tahun. Tuan-tuan, mengaji kitab yang besar-besar ni. Jadi kita umur baru 15 tahun daripada sekolah biasa. Dapat kitab yang kulit-kulit tebal ni bawa balik Johor lah. Bila cuti bawa balik Johor, semua kitab tunjuk kat kawan-kawan, tengok orang ada ngaji ni. Mereka ngaji kitab yang Filipin ni. Kita ngaji kita Arab tu yang kulit tebal-tebal tu. Tunjuk kat kawan, orang ada ngaji ni. Dan rupanya Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar kata apa? Orang yang baru mengaji dia akan membesarkan diri dia. Tapi setelah lama kelamaan dia berkecimpung di dalam dunia ilmu. Semakin lama dia semakin rasa kecil. Akhirnya apa? Dia tak nampak lagi dah diri dia. Melainkan yang dia nampak lautan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka samalah dengan orang yang beramal kepada Allah. Kata ulama, awal-awal beramal itu sakit, tetapi di akhirnya dia akan mendapatkan kemanisan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi tak apalah, walaupun kita beramal ni kerana kita nak pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata lagi, dan akan barang yang berjanji seksa ia dengan dia, akan mereka mengerja maksiat ia akan dia, daripada azab yang bersangatan. Dia kata, dan tadi dia suruh kita ingat apa dia? Pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Kali ini dia kata apa? Dia kata, ingat juga macam mana azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang pedih tu. Maka kena tengok juga, kena dengar juga ayat-ayat Allah. Bagaimana nanti manusia yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita banyak-banyak ingatlah, macam mana esok kalau kita ni tak bernasib baik, tiba-tiba dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW cerita, orang yang dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ni, bila Allah Ta'ala tanya dengan dia, kamu pernah tak merasai nikmat di dunia? Dan apa yang orang dalam neraka kata, ya Allah, kami tak pernah rasa nikmat kat dunia dulu. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia lupa, sampai lupa ketika mana dia diazab oleh Allah. Dia terlupa yang dulu ni dia pernah hidup di dunia. Tuan-tuan, padahal dia mai ke akhirat ni, dia mai daripada dunia dulu ni. Tuan-tuan, kemudian dia tahu dia masuk dalam neraka kerana apa? Kerana perbuatan dia atas dunia dulu. Tapi Nabi cerita, orang yang kena azab ni, bila Allah Ta'ala tanya dengan dia, kamu pernah rasa tak kenikmatan di dunia dulu? Dia kata, kami tak pernah rasa kenikmatan dunia. Dan apa? Begitu kerasnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka dia. Maka kata Imam Al-Haddad, cuba ingat benda ni. Barang yang berjanji seksa ia dengan dia, akan mereka yang mengerjakan maksiat ia akan dia, daripada azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan, nak ingat benda ni semua ni dia tak boleh tengah-tengah ramai jadi, tak jadi. Tuan, dia duduk, dia tak jadi. Sebab kadang-kadang kita tengah duduk ni, kita elok dah buka Quran, tuan. Nah, ditakdir Allah mungkin satu hari esok ni tak penceramah tak boleh nak main jalan jam ke apa. Dia tengok, okey, apa ni Cikgu Zuki ke siapa ke dia umum, malam ni ustaz tak dapat main. Jadi tak ada kuliah malam ni. Dia pun tak apa, tak ada kuliah, aku nak balik rumah pun sekejap lagi nak isya dah. Dia pun ambil Quran. Buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Main satu orang kawan dia. Assalamualaikum. Kena datang Assalamualaikum ni Sadaqallahul Azim. Dia mula cerita dia tak kenuri ke dia, bola sepak. Dia tak jadi. Kalau ramai je dia tak jadi. Dan tuan, kerana itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan tuan, Imam Nawawi sebut tentang kelebihan orang yang beribadat pada waktu malam berbanding dengan dia beribadat pada waktu siang. Dan tuan, apa kelebihan orang ni dia beribadat pada waktu malam? Pasal apa yang dia baca Al-Quran pada waktu malam? Dan waktu malam ni kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tak ada siapa yang nak tengok dia beramai kepada Allah. Dan tuan, waktu malam ni hati kita akan lebih memberi perhatian pada ibadat yang kita lakukan. Kenapa? Dia buat tu kerana antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana itulah ibadat pada waktu malam ni nilainya begitu besar pada sisi Allah berbanding dengan amalan pada waktu siang. Kenapa? Pada waktu malam tak ada siapa ganggu. Kemudian hati kita hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita kena duduk sama-sama dan teringat balik nikmat Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana kerasnya azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata lagi, dan katakan olehmu baginya, hai diriku, tidak ada kemudian daripada mati itu tempat kembali, dan tidak ada kemudian daripada dunia melainkan syurga atau neraka, maka pilihlah olehmu, dia kata. Tuan, yang ini kita akan terang pada pertemuan yang akan datang insya-Allah taala. Nanti cukup setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.